Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya hari ini kita dapat satu berita yang paling gembira daripada SPRM, yang mana SPRM buka siasatan dakwaan rasuah di KLIA. Wah, ini cerita yang hangat dari beberapa hari yang lepas berkaitan dengan kekecohan di KLIA, yang mana Tiong King Sim menyatakan bahawa Menteri Motek Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan mengatakan bahawa ada berlaku rasuah di pintu masuk KLIA. Dan akhirnya melalui berita BH Online ini dinyatakan SPRM sudah buka siasatan dakwaan rasuah di KLIA. Ini terbaik. Begini yang kita mau. SPRM begini yang kita mau. Dapat saja laporan, dapat saja pendakwaan, dakwaan atau dapat saja pendedahan begini, tidak tunggu lama-lama. Terus bertindak, terus serang. Ini yang bagus. Jangan tunggu-tunggu, siasat dulu. Nggak tahu bila siasat lamanya berapa, baru terlepas. Kita mau yang terus bertindak. Begini yang terbaik. Apa pendapat kamu semua? Adakah Anda setuju dengan saya bahwa beginilah yang kita mau? SPRM terbaik, beginilah yang kita mau. Yang mana dapat saja pendedahan, terus segera bertindak, terus siasat. Barulah semua mat rasuah sakau ini takut dan tidak lagi berani coba-coba terpikir untuk buat sajalah, tidak juga tindakan pun. Itu yang kita tidak mau berlaku. Kita hormati dan kita sanjungi, kita kagumi SPRM yang ada sekarang ini. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Zambaki mengesahkan pihaknya akan membuka siasatan berhubung dakwaan rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan KLIA. Beliau berkata agensi itu juga akan mendapatkan maklumat berhubung perkara itu dalam tempoh terdekat. Berhubung dakwaan rasuah yang dinyatakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, SPRM akan menyiasat perkara itu, kata beliau lagi. SPRM akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat perkara itu sewajarnya. Oleh itu, kami menggesa orang ramai supaya tidak mensensasikan atau membuat spekulasi mengenai perkara ini, katanya. Semalam terdapat laporan seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan pelawat China yang ditahan Jabatan Immigration. Susulan itu, Datuk Seri Tiong King Sing mengakui dirinya adalah menteri yang dikaitkan dengan kejadian itu. Malah mendakwa kehadirannya membongkar amalan rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara. King Sing mendakwa terdapat pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Ada yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan daripada tahanan, termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa, kata beliau lagi. Wah, ini satu pendedahan yang luar biasa yang sudah pun menjentik hati SPRM, yang telah pun menjemput SPRM sendiri menyiasat rasuah yang didakwa berlaku di KLIA ini. Saudara, saya suka dengan pendedahan wang yang memalukan inilah. Menurut King Sing, terdapat pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Tak tahulah kenapa ditahan, tetapi menurut King Sing, yang ditahan itu mempunyai dokumen yang lengkap, tiada masalah, cuma masalah komunikasi. Tetapi apabila King Sing mendedahkan ada pegawai immigration yang meminta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan daripada tahanan, termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa. Ini satu perkara yang memalukan negara. Terima kasihlah kepada SPRM yang bertindak cekap, pantas, segera untuk membuka kertas siasatan dakwaan rasuah di KLIA ini tanpa membiarkannya melalut. SPRM segera bertindak. Terima kasih SPRM, I love you so much. Semoga negara ini terus membangun, diperbaiki dengan lebih tangkas cepat di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Azam Baki. Semoga barah yang sudah melarut
lama dalam negara ini dapat disembuhkan dengan kadar segera. Tak sembuh sepenuhnya pun, kalau sembuh 90% pun sudah kira yang terbaik, dan terima kasih syukur kepada Tuhan. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, dalang orang yang menyebarkan video tentang kekecohan di KLIA baru-baru ini melibatkan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian akhirnya didedahkan. Dari kemarin sampai sekarang netizen mempersoalkan siapa sebenarnya yang mendedahkan, siapa sebenarnya yang memulakan penyebaran video tular yang menjadi buah mulut dan salah tafsir dalam kalangan penggemar media sosial warganet. Sehingga kan ada juga pemimpin-pemimpin parti politik yang turut tergesa-gesa membuat keputusan memohon menteri itu diletakkan jawatan, dipecat dan sebagainya, karena gara-gara sebuah video yang ditularkan itu. Persoalannya ialah siapa yang menularkan video itu, kenapa dia tularkan, dan apa kepentingan dia tularkan video itu. Rupa-rupanya ini dia. Menurut MOTAC, Motek, Menteri Motek mendedahkan dalang sebenar yang menyebarkan video 100% daripada anggota immigration. Akhirnya didedahkan sendiri oleh menteri bahwa dalang yang menyebarkan video kecoh di KLIA itu adalah 100% daripada anggota immigration. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing akan merujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk menyiasat dalam penyebaran video kekecohan yang mendakwa dirinya menyalahguna kuasa di lapangan terbang KLIA kemarin. Tanpa berselindung, King Sing mendakwa video itu dirakam oleh pegawai immigration yang turut berada di tempat kejadian. Beliau turut mendakwa penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan berkenan. Kita sebagai netizen mahukan kebenaran. Kita sebagai netizen mahu cerita yang benar dan tepat. Oleh sebab itu, saya secara pribadi menyokong tindakan King Sing ini supaya SKMM mengambil tindakan untuk menyiasat penyebaran video tersebut, dan sesungguhnya perlulah disiasat. Mengapa video itu disebarluaskan kalau benarlah tindakan pendedahan daripada Menteri Motek ini bahawa dalam sebar video 100% daripada anggota immigration, kita nak tanya kenapa anggota immigration itu menyebarkan video tersebut. Bukankah perkara itu larangan kepada penjawat awam untuk menyebarkan video berkaitan apa-apa di tempat kerja? Bukankah itu melanggar tata cara kerja seorang anggota penjawat awam? Lebih-lebih lagi kalau benar ianya direkam oleh pegawai immigration. Jadi SKMM wajib menyiasat dalam penyebaran video tersebut seperti yang dinyatakan oleh Tiong King Sing ini, supaya tindakan itu dapat menutup, dapat membuka apa cerita sebenarnya di sebalik video itu, yang mana menurut beliau penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan. Menurut King Sing lagi, kenapa orang immigration takut sangat orang tular gambarnya? Punca viral ini saya boleh sahkan 100% daripada immigration sendiri kerana saya berada dalam pejabat immigration. Beliau berkata, oleh itu, dalang yang mengambil dan menyebarkan video berkenan perlu disiasat dengan segera kerana melakukan berita yang tidak benar. Saya mahu satu siasatan lengkap. Periksa gambar viral itu daripada telefon siapa, dan saya minta SKMM melakukannya dan pegawai ini disiasat. Kenapa dia melakukannya? Kenapa buat berita tidak tepat? Buat tuduhan fitnah? Adakah mahu sebarkan atau selamatkan segelintir pegawainya, kata beliau lagi. Wah, ini satu pendedahan yang luar biasa yang patut kita ikuti terus, dan saya fikir sesuailah Tiong King Sing kata,
SKMM perlu menyiasat dalam penyebaran video berkaitan kekecohan itu, dan yang mana mendakwa dirinya menyalahguna kuasa di lapangan terbang KLIA. Dan King Sing juga berkata bahawa beliau tahu siapa yang menyebarkan itu kerana dia ada di pejabat immigration. Beliau turut mendakwa penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita dapat satu berita yang paling menyedihkan di seluruh Malaysia. Persoalan besar ini melibatkan Hadi Awang, Presiden PAS. Persoalan mula berlegar-legar. Siapa yang akan menggantikan Hadi Awang jika ada apa-apa perkara yang besar melibatkan beliau? Lebih-lebih lagi, DUN Kelantan telah pun diumumkan bubar beberapa hari yang lepas. Ini akan menyaksikan DUN Kelantan akan menjalani PRN, Pilihan Raya Negeri. Namun, dengan laporan yang diterima ini daripada Malaysia Kini, persoalan besar ialah adakah Abdul Hadi Awang akan dapat menjadi calon dalam PRN ini atau beliau tidak akan dicalonkan kerana keadaan kesihatan Abdul Hadi Awang yang merosot. Ini disahkan sendiri oleh anak beliau apabila anak beliau memohon doa dan solat hajat untuk kesihatan Abdul Hadi Awang yang telah dilaporkan merosot sejak semalam. Saudara-saudara sekalian, persoalan netizen dalam ruangan komen menyebut beberapa persoalan. Pertama, adakah Hadi Awang akan ada kekuatan untuk mengikuti kempen? Kedua, apakah dengan kesihatan Hadi Awang yang merosot ini akan mengganggu perjalanan kempen PAS dan akan boleh menjadi puncak kekalahan kepada PAS dalam pilihan raya kali ini? Kerana dapat dilihat kepimpinan PAS ini banyak dipengaruhi oleh Tuan Haji Abdul Hadi Awang. Selain itu, menjadi persoalan kita juga ialah adakah Hadi Awang mampu bertahan? Dan kalau dia tidak mampu bertahan, katakanlah, kita tidak nak minta-minta tetapi kita hanya bertanya, katakanlah Hadi Awang dijemput ilahi, siapakah yang akan menggantikan Hadi Awang selepas ini? Adakah Tuan Ibrahim Tuan Mat yang akan menggantikan beliau menjadi Presiden PAS selepas ini? Saudara-saudara sekalian, adakah benar dakwaan netizen Hadi Awang tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini? Kalau dia tidak bertanding, maksud kata beliau PAS mempunyai masalah yang besar dalam kempen akan datang. Walau bagaimanapun, kita berdoa Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang kini menerima rawatan di hospital selepas kesehatannya merosot sejak sebelum Aidiladha lalu. Perkara itu dimaklumkan anaknya Muhammad Khalil Abdul Hadi menerusi catatan di Facebook pagi ini. Beliau menulis mohon doa dan solat hajat khusus untuk kesembuhan Ayanda Tuan Guru. Kesihatan Ayanda sedikit merosot sebelum Aidiladha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital, kata beliau lagi. Bagaimanapun, Muhammad Khalil yang juga adun Batu Buruk tidak memaklumkan lokasi hospital Abdul Hadi dirawat. Menurutnya, Abdul Hadi telah berada dalam keadaan uzur ketika majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Pemuda PAS Terengganu pada 27 Jun lalu. Bagaimanapun, katanya ahli parlimen Marang itu tetap menggagahkan diri untuk hadir program berkenan. Semoga Allah mengurniakan kesihatan dan kesejahteraan kepada Ayanda Tuan Guru berkat doa yang dipanjatkan oleh kita semua, katanya. Sementara itu, bernama melaporkan Muhammad Khalil ketika dihubungi mengesahkan Abdul Hadi menjalani rawatan di sebuah hospital di Kuala Terengganu dan berada dalam keadaan stabil. Beliau mengata, stabil perlu rehat secukupnya, katanya ringkas menelusi aplikasi WhatsApp. Kali terakhir Abdul Hadi dilaporkan dimasukkan ke hospital ialah pada Februari tahun lalu. Dia ketika itu dimasukkan ke Hospital Putrajaya selepas dilaporkan sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN untuk rawatan lanjut. Ikuti terus ulasan selepas ini.
Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa jam selepas Ketua Pemuda UMNO menggesa supaya Perdana Menteri memecat menteri yang buat kecoh di lapangan terbang Kuala Lumpur, akhirnya menteri yang bertanggungjawab iaitu Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan bagi satu bagi satu tapak tangan ke muka sendirilah macam tu. Apabila menteri tersebut iaitu Tiong King Sing mengatakan bahawa jangan merepek. Menteri tegur Ketua Pemuda UMNO, yang mana Ketua Pemuda UMNO tersebut iaitu Dr. Muhammad Akmal Saleh yang menuntut supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan termasuk memecat menteri ini, yang mana dia kata Dr. Muhammad Akmal mengatakan tiada siapa boleh mengatasi undang-undang walaupun siapa dan apa sekalipun jawatan mereka. Menteri ini tampil memberikan satu penampar padu maut terhadap Ketua Pemuda UMNO ini, yaitu dia kata jangan merepek. Menteri tegur Ketua Pemuda UMNO. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menuntut permohonan maaf daripada Ketua Pemuda UMNO Muhammad Akmal Saleh. Ini selepas Akmal menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengambil tindakan terhadap Tiong yang dituduh menyalahgunakan kedudukannya dengan melanggar protokol keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada hari Khamis. Itulah ada pepatah Melayu kata terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Lebih kurang macam itulah. Jadi, adakah Ketua Pemuda UMNO ini sanggup untuk memohon maaf? Jika dia dapat menjadi seorang ahli politik yang baik untuk membantu negara, saya sangat menghargainya, kata Tiong. Tetapi jika dia tidak tahu cara menjadi seorang ahli politik, tolong jangan cakap merepek, kata Tiong lagi. Jelasnya, antara ciri seorang ahli politik yang baik adalah yang dapat menjaga ekonomi negara. Jika anda tak tahu keseluruhan cerita tentang apa yang sedang berlaku, jangan hanya mengikuti media sosial, kata Tiong lagi. Inilah masalahnya. Tengok media sosial terus percaya dan sebagainya. Belum lagi ditanya kepada Tuan Badan, belum lagi bermesyuarat, belum dapat penjelasan, belum lagi tahu sepenuhnya cerita, gambaran keseluruhan cerita. Karena video ini kadang-kadang hanya satu potongan saja. Apalagi kalau sudah disunting, nak percaya 100% itu sangat-sangat tidak adil. Kata Tiong, jika anda tidak tahu secara keseluruhan cerita tentang apa yang sedang berlaku, jangan hanya mengikuti media sosial, kata beliau. Saya patut menuntut supaya dia meminta maaf kepada saya, beritahu Tiong, katanya kepada Malaysia Kini semalam. Akmal menggesa Anwar untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan laporan oleh portal Bebas News yang mendakwa seorang menteri telah memasuki Dewan Ketibaan KLIA untuk menyelamatkan seorang warga negara China yang ditahan pihak immigration. Seharusnya dilucutkan jawatan sebagai menteri, kata Akmal pada hantaran di media sosial. Laporan tersebut mendakwa menteri tersebut didakwa masuk ke Dewan Ketibaan tanpa memohon pas keselamatan. Pun begitu, Tiong menafikan laporan itu dan berkata dia sudah pun mendapat pas masuk yang sah sehingga Februari tahun depan. Jadi kalau selama ini ada cerita-cerita yang katanya dia masuk tanpa ada pas, dia menggunakan kuasa, dia menggunakan kedudukannya, tidak ikut protokol dan sebagainya, itu semua bohong, itu semua palsu. Kerana Tiong sudah mendapat pas, dia ada pas masuk yang sah sehingga Februari tahun depan. Dia Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, jadi dia ada kapasiti untuk berada di lapangan terbang. Dan pasnya itu pula bukannya pas yang satu hari satu kali ambil. Dia diberi pas yang sudah cukup waktu sehingga Februari tahun depan. Jadi inilah, tidak siasat-siasat dahulu, tiba-tiba marah-marah suruh letak jawatan, itu yang memalukan diri sendiri.
Tiong berkata dia pergi ke KLIA pada kira-kira jam 3 pagi bersama dengan pegawai SPRM. Oh, rupa-rupanya Tiong datang ke sana bukan seorang diri, tapi dengan pegawai SPRM. Nah, ini yang mungkin Anda tak pernah tahu. Kalau baru tahu, share video ini. Selepas dimaklumkan tentang penahanan wanita itu melalui panggilan telepon daripada kaki tangan konsulat Jenderal Malaysia di Guangzhou. Rupa-rupanya Tiong ditelepon oleh kaki tangan konsulat Jenderal Malaysia di Guangzhou. Bukannya dia datang suka-suka, tapi dihubungi oleh konsulat di China, di Guangzhou, untuk meminta bantuan. Jadi sudah tentunya sebagai Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian, dia wajib untuk turun padang membantu. Takkanlah nak biarkan kan itu untuk menjaga diplomatik kita. Kalau tak dapat jaga diplomatik, itu namanya tak dapat jaga ekonomi. Menurut laporan ini, di Malaysia kini, wanita itu dilaporkan bekerja untuk stesen TV kerajaan China. Tiong juga mendakwa ini bukan kali pertama dia campur tangan dalam kejadian sedemikian dan kehadirannya pada Khamis di Terminal 1 KLIA telah mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang tersebut. Selanjutnya, Tiong berkata dia bersedia untuk berdepan dengan kabinet susulan dakwaannya mengenai rasuah yang melibatkan pegawai immigration. Kata Tiong, ya tiada masalah. Saya boleh katakan, saya tiada isu. Saya tidak mempunyai sebarang agenda. Kerana yang pertama, kita mesti memberi keyakinan kepada pelancong dari seluruh dunia untuk datang, katanya kepada Malaysia kini. Secara berasingan, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Muhammad Khalid Harun, mengucapkan tahniah kepada Tiong atas usahanya untuk membasmi rasuah di pintu masuk negara. Khalid juga berkata, salah faham antara pegawai immigration dan pelancong yang tiba, terutamanya dari China, dapat diatasi dengan melibatkan penterjemah atau pegawai yang mahir dalam pelbagai bahasa. Sebagai pemain industri pelancongan negara, MATA tidak boleh menerima alasan yang mana komunikasi sebagai masalah yang timbul di antara pelancong dari China dan pegawai immigration yang dilaporkan seperti yang dilaporkan. MATA berkata, tidak wajar komunikasi menjadi batu penghalang bagi pertumbuhan ekonomi negara dalam industri pelancongan. Industri pelancongan negara mempunyai banyak saingan dengan negara-negara jiran yang memudah cara pelancong asing untuk melancong ke negara mereka. Jika ini masih tidak dapat diatasi, MATA percaya pelancong akan lari ke negara lain dan ini sudah tentu merugikan pendapatan negara dan pemain industri pelancongan negara yang baru keluar dari kemelut wabak COVID-19, kata beliau lagi. Nah, sesuailah seperti yang dikatakan oleh menteri ini apabila beliau kata, jika dia merujuk kepada Ketua Pemuda UMNO ini, jika dia dapat menjadi seorang ahli politik yang baik dan dapat membantu negara, saya sangat menghargainya, kata beliau lagi. Tapi jika dia tidak tahu cara menjadi seorang ahli politik, tolong jangan cakap merepek, kata beliau lagi. Jelasnya, antara ciri seorang ahli politik yang baik adalah yang dapat menjaga ekonomi negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas kecoh dalam insiden di KLIA yang melibatkan seorang menteri, yaitu Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia, akhirnya ini yang berlaku yang amat menyedihkan saya secara pribadi. Manakan tidak saya bersedih kalau tiba-tiba Ketua Pemuda UMNO pula menggesa supaya Perdana Menteri kita memecat menteri yang buat kecoh di KLIA. Gesaan seperti ini kadang-kadang saya fikir terlalu tergesa-gesa. Selain daripada itu, Barisan Nasional dan UMNO ini khususnya adalah geng. Kita boleh cakap geng, satu kapal, satu tempat yang sama dalam kerajaan perpaduan. Tidak bolehkah Ketua Pemuda UMNO ini untuk menyiasat terlebih dahulu sedalam-dalamnya isu kekecewaan itu sebelum mengeluarkan kenyataan yang begini? Kerana tindakan beliau begitu cepatnya menggesa Perdana Menteri memecat menteri yang buat kecoh di KLIA ini adalah satu tindakan yang pada pendapat saya tidaklah beretika.
Cara yang beretika sebenarnya jangan buat dalam media sosial. Ianya harus melalui cara yang tepat, cara yang betul. Jangan terus suruh pecat. Nanti pastilah sekarang ini sudah diguna oleh musuh politik, khususnya menjelang PRN 6 luar negeri ini. Sudah diguna satu senjata politik untuk menyerang kerajaan perpaduan. Kerana sikap tergesa-gesa, terburu-buru menggesa Perdana Menteri ini memecat menteri yang buat kecoh di KLIA. Dan akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya memalukan diri sendiri kerana rupa-rupanya apa yang berlaku di KLIA itu jauh lebih besar pendedahannya. Walau bagaimanapun, Ketua Pemuda UMNO yang dinyatakan ini ialah Dr. Muhammad Akmal Saleh, yang mana beliau kata Perdana Menteri harus mengambil tindakan tegas, termasuk melucutkan jawatan seorang menteri yang didakwa membuat kecoh di lapangan terbang KLIA itu. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ini kerana tiada siapapun boleh mengatasi undang-undang, walaupun siapa dan apa sekalipun jawatan mereka, kata beliau. Namun, telah dijawab oleh Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan ini semalam. Menurut menteri tersebut, beliau ada di sana dengan pas yang telah diberikan sehingga satu tempoh yang masih lama lagi. Kalau ada cakap tiada pas, jawapannya sudah ada. Ada pas. Menteri itu ada pas kerana dia adalah menteri yang berkapasiti di KLIA. Perkara yang kedua ialah kerana berlaku salah faham atau miscommunication, tidak faham antara pegawai immigration dengan pegawai yang berlaku di KLIA itu dengan pelancong tersebut. Selain daripada itu, ada lagi kes yang lebih besar, yaitu menteri tersebut mendedahkan bahawa ada berlaku rasuah di tempat tersebut. Jadi ini membawa kepada pendedahan luar biasa, yang mana menteri tersebut kata sudah tiba masanya SPRM menerjah masuk ke KLIA dengan segera secara besar-besaran. Nah, bukankah ini satu perkara yang memalukan kepada Ketua Pemuda UMNO ini tergesa-gesa membuat kenyataan supaya dipecat, walhal menteri tersebut mengatakan bahawa dia masih sedar diri. Dia kata dia tidak akan menggunakan kuasanya dan itu hanya boleh memalukan dirinya, kata beliau. Dan dalam kenyataan yang terkini, beliau berkata bahawa beliau tidak akan sekali-kali menggunakan kuasa ataupun menyalahgunakan kuasa kerana dia tahu batas kerja beliau, katanya. Selain itu, dia juga mendedahkan bahawa sudah lama dia mencadangkan untuk menggunakan penterjemah di pintu masuk negara, khususnya di lapangan terbang, untuk mengelakkan tidak faham atau salah faham kena masalah komunikasi dan perbezaan bahasa. Dan inilah yang harus diketahui oleh Ketua Pemuda UMNO ini. Dan yang saya tertarik apabila Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian itu berkata bahawa Ketua Pemuda UMNO ini boleh harus memohon maaf, kata beliau. Tetapi saya belum nampak lagi menteri tersebut memohon supaya Ketua Pemuda UMNO memohon maaf. Beliau kata Ketua Pemuda UMNO ini harus menyiasat dengan sebaik-baiknya melalui cara yang betul. Jangan melalui media massa, kata beliau. Kerana dalam media massa, memang kita tak tahu. Huruf A boleh jadi huruf B. Huruf B boleh jadi huruf Z. Begitulah media massa. Tapi kita tak tahulah berapa saat, berapa minit selepas menonton video kekecohan itu, sudahkah disunting atau tidak. Terus pula tiba-tiba Ketua Pemuda UMNO ini menggesa Perdana Menteri pula memecat menteri. Nasib baiklah Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim ini berfikiran panjang, tidak membuat keputusan terburu-buru terus memecat. Kalau dia ambil keputusan terburu-buru terus pecat, ramailah menteri yang akan dipecat kerana media sosial. Media sosial ini banyak cerita-cerita yang tak bagus sebenarnya, ada juga yang bagus. Itulah dia beberapa jam selepas kejadian kecoh di KLIA, Ketua Pemuda UMNO
gesa Perdana Menteri pecat menteri tersebut, tetapi akhirnya dia kena sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.